Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa man walah. Anda bersama dengan saya Ustaz Amin untuk sama-sama kita mendapat keistimewaan ilmu yang berada dalam bulan Ramadan. Untuk kali ini kita akan sama-sama menceritakan tentang mukjizat Al-Quran sempena nuzul Al-Quran. Alhamdulillah. Bila sebut pasal Al-Quran, Al-Quran adalah satu mukjizat yang diturunkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Al-Quran bukan sekadar buku-buku biasa yang kita letakkan di rak-rak ataupun almari-almari rumah dan surau kita. Ianya adalah satu buku ataupun satu nuskhah yang cukup istimewa yang diberikan kepada kita, hadiahnya kepada kita agar kita dapat membaca, mengamati, memahami dan menghafaz serta mengamalkan isi yang terdapat dalam Al-Quran. Itu Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Iqra'ul Quran", bacalah Quran, "fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Kerana Al-Quran itu akan menjadi pembantu, peneman dan syafaat kepada mereka yang membaca Al-Quran. Banyak amalan-amalan yang diajar dan diturunkan oleh Rasulullah SAW kepada kita agar Al-Quran menjadikan kehidupan kita lebih bahagia dan ceria. Umpamanya sebelum tidur, Nabi pesan kepada kita untuk membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk, ada ganjarannya. Nabi SAW meminta kepada kita untuk mengamalkan qalbul Quran, iaitu hati Al-Quran, iaitu surah Yasin. Dan biasa ibu-ibu, ayah-ayah tak tertinggal setiap pagi untuk membaca surah Al-Waqi'ah agar kita dapat menikmati kelebihan syurga dan mendapat rezeki yang melimpah ruah. Sebab itu tuan-tuan perempuan, sidang penonton yang dirahmati Allah, inilah Al-Quran yang diturunkan dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ia bermaksud bulan Ramadan. Jelas Allah Taala sebut Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Yang pertama, untuk menjadi pembeza antara hak dan batil, untuk kita memastikan mana yang haram, mana yang halal, mana yang sah, mana yang tak sah. Hukum undang-undang yang terdapat dalam Al-Quran perlu untuk kita ikuti. Dan yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk jalan. Sebab itu selalu kita doa kepada Allah, "Wahayyi lana min amrina rasyada." Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, jalan yang tepat, jalan yang benar. Untuk ke mana jalan ini? Untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah destinasi pengakhiran kita, untuk melangkah masuk gembira bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam syurga yang abadi, yang kekal nikmat tiada tandingannya. Sebab itu bila masuk bulan Ramadan, kita kena ingat setiap kalimah yang kita baca dalam Al-Quran itu bukanlah dikira alif lam mim sebagai satu pahala. Bahkan Nabi sebut alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Dan setiap bacaan sunat yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, Allah gandakan. Ini melalui hadis Nabi, digandakan dengan 10 kali ganda pahala. Makna alif itu 10 pahala pada asalnya, digandakan dengan 10 kali pahala, 100 pahala bagi satu huruf. Bayangkan, ada 30 juzuk Al-Quran, 114 surah dalam Al-Quran, ada ribuan ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita kira-kira, tak termampu dan tak terhitung betapa besar ganjaran dan pahala yang disediakan kepada kita. Itulah mukjizat Al-Quran. Bacanya menjadi penenang hati, mendengarnya mententeramkan jiwa. Oleh yang demikian, jangan lupa untuk kita sering ingatkan diri kita, buka-bukalah Al-Quran, bacalah semampu yang boleh. Kalau kita suami isteri ataupun pasangan yang dah berkahwin, ada di kalangan kita yang baru nak belajar Quran, jangan malu. Kalau isteri boleh baca Quran, suami tak pandai, suami jangan malu kalau isteri nak ajarkan suami Al-Quran. Kalau suami isteri tak tahu tapi dah ada anak-anak boleh baca Quran, anak-anak nak ajar mak ayah baca Quran, jangan rasa segan. Sebab belajar Al-Quran ni tak ada tempoh usia, tak ada tempoh masa. Kalau kita nak belajar, manjada wajada. Siapa yang berusaha, maka dia akan mendapat nikmat dan kelebihannya. Dan inilah masa dia. Inilah bulan Ramadan. Dalam bulan turun Al-Quran, bulan Allah Ta'ala gandakan pahala baca Al-Quran, dan bulan untuk kita rasa seronok baca Quran. Sebab apa? Bila masuk bulan Ramadan, inilah waktu yang cukup istimewa, waktu yang cukup cemerlang,
untuk kita mendapat pahala ganda dalam bulan Ramadan. Yang pertama, Al-Quran turun bulan Ramadan. Itu nuzul Al-Quran. Perkataan nuzul itu turun Al-Quran. Yang kedua, setiap pahala diganda-gandakan. Ya Allah, banyak sangat sampai kita pun tak tahu nak kira macam mana. Dan yang ketiga, suasana bulan Ramadan itu suasana Al-Quran. Buka TV, orang mengaji Quran. Buka radio, macam-macam cerita konten Al-Quran keluar. Dan macam-macam lagi. Kita boleh nampak suasana di sekeliling kita sehingga kan imam-imam solat tarawih dan imam-imam solat fardu pun akan mengalunkan ayat suci Al-Quran panjang-panjang. Kadang-kadang tak larat kita. Tapi itulah suasana bulan Ramadan. Jadi kita gunakan peluang dan kesempatan yang terdapat dalam bulan Ramadan ini untuk sama-sama kita mengulang kaji balik ilmu-ilmu yang ada pada Al-Quran. Biarpun tak banyak, tetapi kita kekal istiqamah dan berterusan untuk jatuh cinta kepada Al-Quran. Dan ingat, barang siapa yang berdamping dengan Al-Quran, cintakan pada Quran dan nak belajar Quran, Allah Ta'ala jaga dia. Kerana apa? Dia telah mendapat satu darjat yang tinggi di sisi Allah, digelar sebagai ahli jihad fisabilillah. Mereka-mereka yang berjihad pada jalan Allah. Kita ingat jihad ini keluar berperang sahaja, kena ada duit yang banyak untuk sedekah sahaja. Tidak. Jihad ini juga apabila kita meletakkan cinta kita kepada Quran. Sebab itu Quran turun sebagai syafaat, Quran turun sebagai ubat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul linnas. Dan tidaklah kami turun ke Quran kecuali sebagai rahmat dan ubat. Itu ubat dan penawar yang hebat adalah Al-Quran. Itulah mukjizat Al-Quran sempena, nuzul Al-Quran. Jadi apa lagi? Jangan malas-malas. Buka Al-Quran, baca sama-sama insya-Allah. Sekali itu saja daripada saya. Moga-moga bermanfaat. Insya-Allah pada waktu yang akan datang kita akan bercerita pula tentang manisnya solat tarawih. Wow. Okey, jangan lupa terus setia. Assalamualaikum.